Baik. Untuk yang seterusnya, insyaAllah kita berbincang berkenaan dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, yang berada di Gaza. Dan kebiasaannya bantuan diberikan adalah berbentuk kewangan. Kita di Malaysia banyak NGO yang fokus pada bantuan kewangan, itu, ini dan sebagainya. Tetapi kali ini kita nak fokus berkenaan dengan bagaimana nak memberi teknik membina pancing. Biasa orang bagi ikan, kita nak ajar bagaimana memberi pancing dan permindahan teknologi dan sebagainya. Dan kali ini kita nak bincangkan sumbangan yang diberikan melalui pengajian ataupun pendidikan kepakaran kepada mereka yang berada di Palestin. Kan? Ya, dan bersama-sama kita tetamu yang cukup istimewa yang kalau sebut tentang Palestin, sebut pasal Gaza memang selalu namanya disebut-sebut, iaitu yang berbahagia Profesor Major Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengurusi Aqsa Sharif Berhad dan juga pensyarah UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hafizi, lama pun kita tak berjumpa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama-sama dengan kita Profesor Madya Dr. Norita binti Mat Norwawi, iaitu Exco Perintis dan Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Pengurusan Prestasi Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Jadi Prof, tadi kita pun dah ceritakan banyak sumbangan sebelum ni melalui kewangan, melalui sumbangan makanan, bekalan dan sebagainya. Tapi kali ini merupakan bantuan dalam bidang sains dan teknologi, bidang pendidikan. Jadi apa fokus yang sebenarnya dan apa matlamat? Okey, kalau kita nak memperkasakan rakyat Palestin, sebab kita yakin perjuangan pembebasan Palestin ini akan sampai kepada titik penghujungnya, iaitu Palestin akan bebas. InsyaAllah. Amin. So what's next? Kan? Jadi untuk menuju ke masa depan yang cemerlang bagi rakyat Palestin khususnya, mereka perlu diperkasakan dari sudut pendidikan. Persediaan awal kita tahu survival ummah itu memang bergantung kepada penguasaan ilmu dan semestinya lah pendidikan lah. Jadi kita memang sudah bersedia sejak daripada awal lagi, dan secara khususnya bermula pada tahun 2008-2009 di mana berlaku serangan besar-besaran yang pertama ke atas Gaza. Bila Gaza dikenakan sekatan ekonomi dan kepungan, masa itulah bermulanya serangan bertalu-talu, tapi kemuncaknya 2008-2009 Operation Kathlin, di mana Israel bukan saja menyerang infrastruktur, power generation plant dan sebagainya, tetapi universiti juga menjadi sasaran, terutama sekali Islamic University of Gaza. 73 makmal dibom dan dimusnahkan. Jadi ketika itu kami telah menyahut cabaran dengan menyalurkan bantuan sebanyak RM250,000 untuk membina sebuah daripada 73 makmal yang adakah serangan mereka sememangnya fokus khusus kepada makmal-makmal ini untuk nak memusnahkan? Jadi saya kalau kita melihat trend serangan Israel sejak sekian lama, mereka memang hendak memusnahkan masa depan rakyat Palestin. Sebab itu sasarannya kanak-kanak, sasarannya pendidikan, sektor yang boleh membangunkan dan memberikan jati diri kepada rakyat Palestin. Jadi itulah matlamat sebenarnya. Dan Profesor Madya Dr. Norita dikabarkan besoknya akan ke Gaza, dan kalau kita tengok konsep yang kita akan lakukan ini adalah pemindahan teknologi sains dan teknologi ke sana. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang konsep ataupun teknikalnya bagaimana akan dilakukan nanti. Okey. Untuk misi akademik Aqsa to Gaza 17 ni, saya mewakili Persatuan Saintis Muslim Malaysia, Perintis, dan juga Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, di mana Perintis ni dia punya visi dia adalah menjadikan sains dan teknologi itu sebagai rahmatan lil alamin. So dia mengambil inspirasi daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya dari kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka sewajarnya kita dengan kepakaran yang kita ada dalam sains dan teknologi, bagaimana kita menggunakan sains dan teknologi itu untuk memberikan rahmat lil alamin, itulah kesejahteraan kepada alam sekitar, kan. Jadi kita ada lebih kurang tiga matlamat utama. Yang pertama dari segi pembangunan kapasiti dalam sains dan teknologi. Yang kedua dari segi pembangunan prasarana. So kita nak tengok apa keperluan prasarana di sana. So kita tahu bekalan elektrik, bekalan air, kesihatan dan sebagainya, kan. Juga ICT. Jadi kita nak tengok apa keperluannya kat sana. Dan yang ketiganya dari segi bantuan pendidikan. So dalam Perintis ni kita ada satu entiti dipanggil Perintis International Network. So dalam Perintis International Network ni kita dah lancarkan pada 23 Februari 2012 baru ni dalam mesyuarat agung tahunan Perintis, satu projek dipanggil Friends of Palestine Education Fund. So Friends of Palestine Education Fund ni actually kita collaborate, kita bekerjasama dengan Aqsa Sharif dan juga Viva Palestina dan juga Islamic Relief Malaysia. So
projeknya adalah kita akan cuba mendapatkan calon-calon daripada warga Palestin untuk belajar di sini, dan untuk peringkat awal ni kita akan cari calon untuk program sarjana dia untuk 2 tahun lah. So selain daripada dana daripada Friend of Palestine itu sendiri, kita juga akan cuba dapatkan dana-dana daripada tempat lain lah. So itu kita punya mata. Itu sebahagian daripada aktiviti yang telah dijalankan dan mungkin ada lagi aktiviti yang Dato' nak kongsi? Okey, saya nak update sikitlah tentang apa yang Al-Azhar Sharif khususnya telah menyumbang ke arah capacity building dari sudut pendidikan ni. Setakat 3 tahun ni penglibatan kami melalui Al-Azhar Sharif kita telah menyalurkan bantuan sebanyak 16 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan hampir 4 juta daripadanya adalah dalam sektor pendidikan, iaitu 30% daripada sumbangan tersebut. Ini termasuklah pusat komuniti, kemudian sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah membina makmal, sains dan juga universiti, baik dari sudut infrastruktur dan juga bantuan beasiswa Dan secara khususnya saya nak maklumkan dekat sini, bantuan kami kepada Islamic Institute of Gaza, kita telah pun menyalurkan beasiswa kepada 21 orang pelajar pada peringkat awal untuk mereka meneruskan pengajian sebab mereka tak mampu untuk menjelaskan yuran, dan ini akan disambut oleh perintis untuk memberikan beasiswa penuh. Di samping itu kita juga akan menyediakan 10 beasiswa. Kita sedang berusaha ke arah itu yang nilainya sebanyak $70,000 untuk 10 pelajar yang terpilih, dan kalau boleh mereka daripada yang datang daripada kalangan keluarga syuhada lah. Itu Islamic Institute of Gaza Kemudian dari segi maksudnya kita akan belajar mereka untuk belajar di sana. Ya, dari segi collaborative work, Al-Azhar Sharif telah pun facilitate ataupun memudah cara beberapa perhubungan antara Islamic Institute of Gaza dengan universiti tempatan, terutamanya UTM, di mana satu MOU telah ditandatangani dan UTM bersedia untuk menganugerahkan 10 beasiswa di peringkat PhD kepada pelajar-pelajar di Palestin, dan Al-Azhar Sharif sendiri komit 2 daripada 10 beasiswa tersebut, dan kita juga sudah link up dengan UPM di mana 2 pelajar telah diberikan tajaan beasiswa penuh di peringkat PhD, satu daripada Islamic Institute of Gaza dan satu lagi daripada Al-Aqsa University. Dan saya juga nak maklumkan masa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Najib Tun Razak pada awal tahun ini di mana kita telah juga memberikan komitmen kepada Aqsa University untuk membina masjid universiti yang nilainya adalah $115,000. Kemudian kita juga sudah komit untuk membina 4 bilik kuliah, nilainya juga dalam sekitar $112,000. Dan kita juga sudah memberikan komitmen kepada University College of Applied Science untuk membantu mereka membina makmal sains dan juga medical school untuk menyediakan mereka makmal dan juga power generator sebab kita tahu mereka menghadapi masalah bekalan elektrik yang sentiasa terputus. Dan kita juga komit untuk menganugerahkan 10 beasiswa kepada pelajar-pelajar UKAS, University College of Applied Science. Dan juga nak maklumkan dalam sehari 2 ni satu rombongan daripada Al-Azhar University Gaza juga akan sampai ke Malaysia ni untuk mengadakan lawatan khusus ke UPM, khususnya di Fakulti Pertanian dan juga di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan untuk collaborative work, usaha sama di bidang penyelidikan, exchange, student exchange, dan juga mungkin lawatan-lawatan yang kita boleh buatkan secara 2 hala lah. So, itulah antara bantuan-bantuan yang kita sediakan. Dan saya juga nak maklumkan dekat sini, kita juga menaja 20 orang pelajar Palestin yang belajar di Malaysia sekarang ini. Sama ada kita memberikan mereka allowance bulanan sebanyak RM500 sebulan setiap seorang, ataupun kita membantu mereka melangsaikan yuran pengajian masing-masing. Setakat ni ada 20 pelajar di UPM, di UIA, di UM dan beberapa universiti yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak sumbangan ni kan, bantuan-bantuan. Jadi ini semua menyumbang kepada sains dan teknologi. Jadi macam perintis sendiri, sejauh mana usaha ataupun persediaan perintis dalam menghadapi menyediakan kepakaran-kepakaran yang berterusan ataupun ada usaha-usaha yang secara masa akan datang akan tetap mantap dari segi sains dan teknologi dalam memberi mereka bantuan. Okey, keahlian perintis ni sebenarnya dia terdiri daripada saintis, jurutera dan juga teknokrat yang memang ada bidang kepakaran masing-masing. Kebanyakan tu adalah staf akademik universiti lah. Dan ada juga yang daripada industri. Dari segi bidang kepakaran tu insya-Allah memang inilah, dan setakat ni keahlian kita dalam 220
dan insya-Allah kita meneruskan kempen ya. Jadi kalau para saintis di sana kan kalau nak berikan sumbangan dan ahlan wa sahlan boleh daftar di website Perintis. Dan Dr. Norita akan ke Gaza besok ni dengan misinya untuk misi akademik kita mencari kita akan mengadakan perbincangan melihat kemungkinan mengadakan jalinan research penyelidikan. Berapa lama di sana? 8 hari daripada misi itu daripada 21 sampai 27 hari. Dan kalau saya tengok dalam brosur ni, products, writing, education and training, consultation, research and development, seminar, discourses, intelligent networking, collaboration, motivational programs, and for primary and secondary school, APP development workshop. Adakah semua ini akan dilaksanakan di Malaysia untuk ataupun di sana, termasuk di sana? Yang kebanyakan tu kita ada di sinilah, macam Science for Youth ni kita program yang kita buat dengan sekolah-sekolah di peringkat sekolah. Ada juga kita buat program di peringkat universiti. Macam forum dan sebagainya. Dan ada juga yang di luar negara. So salah satu yang inilah yang kita akan terlibat dalam misi akademik ini. Dan selain daripada itu, kami di Universiti Sains Islam Malaysia pun melancarkan satu tabung Palestin. Dan tabung Palestin ini bertujuan untuk memberikan sumbangan kepada pelajar-pelajar miskin di Islamic University Gaza. Dan sumbangan sedang berjalan. So kalau kita ada anda boleh tengok di website USIM ada dia punya promosinya tu. Jadi insya-Allah, dan kepada anda yang berminat untuk memberikan bantuan mungkin ada caranya. Okey, peluang untuk menyumbang kepada Palestin memang sentiasa terbuka dan kita berharap sumbangan ini berterusan, dan sehubungan dengan itu saya nak maklumkan beberapa program lah. Yang pertamanya para pendengar dan penonton di Pelawa untuk ke Art Gallery Universiti Melaya, di mana kita ada pameran lensa Gaza. Inilah sebahagian daripada projek Asas Syarif, di mana kita aktivis kita telah mengambil gambar-gambar secara profesional dan kemudian dibuat pameran untuk menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam lah apabila melihat imej-imej yang diambil dengan begitu daripada sudut-sudut yang boleh menimbulkan kesedaran. Jadi pameran ini berlangsung daripada 28 Jun sehingga 29 Julai di Art Gallery Universiti Melaya. Kemudian pelancarannya adalah pada 29 Jun. Ya. Jadi kita harap para penonton boleh ke Universiti Melaya Art Gallery untuk menikmati ataupun melihat menimbulkan rasa prihatin yang mendalam terhadap perjuangan rakyat Palestin. Kemudian saya nak maklumkan juga pada bulan Ramadan ini kita sedang menyusun satu misi untuk masuk ke Gaza dan satu lagi misi untuk masuk ke Lebanon untuk menyantuni pelarian Palestin di sana. Kita tahu mereka sudah duduk di sana lebih daripada 60 tahun dalam keadaan tidak terbela dan terbiar. Dan kita juga dalam usaha untuk menimbulkan kesedaran, kita akan membawa 18 imam daripada Gaza untuk mengimamkan solat tarawih di seluruh negara. Dan 18 imam ini dipilih melalui satu proses temuduga yang ketat lah. 55 calon yang ditemuduga dan daripadanya 18 yang terbaik akan dibawa untuk bersama-sama negara Malaysia bersemayang tarawih sepanjang bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Profesor Maya Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengurusi Aqsa Syarif Berhad dan juga merupakan pensyarah UPN, dan juga terima kasih kepada Profesor Maya Dr. Norita binti Mat Norwawi, Esko Perintis dan Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Pengurusan Prestasi USIM atas perkongsian itu tadi. Dan kepada anda yang nak memberikan sumbangan boleh terus ke laman web Aqsa Syarif dan juga www.perintis.org.my. Tadi kita dah berbincang pasal sedekah, Ustaz Taha dah bincang pasal sedekah. Ada buku juga yang tulis tentang harta yang menyeret ke neraka. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi ada lebih tu RM20, tak boleh RM20, RM100, tak boleh RM100, RM1000 pun tak apa. Insya-Allah salurkan kepada NGO-NGO yang sentiasa berterusan, yang istiqamah, yang kita minta Allah berikan sentiasa kekuatan kepada mereka untuk terus berjuang membantu sahabat kita yang berada. Dan walaupun sedikit usaha itu pasti ada hasilnya pada masa akan datang, dan jangan kita pertikaikan apa yang kita lakukan, kerana setiap yang berlaku tu, setiap apa yang kita hulurkan ada dia punya himanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lagi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Mithqal ni seberat zarah pun sekalipun Allah kita akan dapat lihat balik nanti.